Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini, pagi hari Jumaat. Sama-sama dapat kita meneruskan kembali pengajian tafsirul Quran kita. Masih lagi kita berada dalam surah As-Sajdah. Ayat yang pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-12. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan keadaan yang berlaku di negara kita ni insya-Allah mudah-mudahan berakhir dengan segera, supaya kita dapat menumpukan perhatian kita dan juga meneruskan kembali apa yang telah kita lazimi sebelum ini, seperti kita menghadiri majlis-majlis ilmu secara bersemuka dan juga kita dapat hadir ke masjid. Itulah yang paling utama, dan juga mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesempitan rezeki, kesusahan dalam mencari rezeki nafkah untuk ahli keluarga, mudah-mudahan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung pada ayat yang ke-12. Seperti biasa insya-Allah kita baca dahulu dan kemudian kita akan melihat kepada maknanya. Ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha inna nasinakum وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Baik. Sebelum kita melihat kepada maknanya, ayat ataupun surah ini biasa dibaca oleh imam. Bahkan kalau yang dah biasa baca pada malam hari, maka surah ini memang biasalah. Maka perlu diberi perhatian pada ayat yang ke-13. Kadang-kala ada orang membaca dengan laju, sedangkan di tempat ini terdapat banyak nun yang bersabdu, wajibul gunnah. Makanya perlu diberi perhatian supaya wajibul gunnah itu dapat disempurnakan. Berapa banyak tu? Ada minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi. Ada 5. Dalam ayat, satu ayat yang pendek, 2 baris, lebih kurang begitu, ada 5 tempat. Jadi ini perlu diberi perhatian sebab kadang-kadang kita lihat ada yang nak mengejar masa, semua nun-nun sabdu itu dibaca dengan laju, maka tidak sempurna bacaan dia. Jadi penting kita baca dengan tajwid ini. Kerana apa? Kerana membaca dengan tajwid itu adalah wajib, fardu ain. Walaupun mempelajarinya adalah fardu kifayah, tetapi membacanya dengan tajwid itu adalah suatu fardu ain. Setiap orang yang baca Quran mesti dengan bertajwid.
wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu, kata Imam Al-Jazari. Dan mengambilnya iaitu Al-Quran dengan bertajwid itu adalah suatu kewajipan, dan sesiapa yang tidak bertajwid maka dia berdosa. Itu kata ulama yang memang bidang ini dalam bidang tajwid. Maka ini perlu diberikan perhatian. Baik, ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim." Dan kalaulah kamu melihat orang-orang yang mujrimun, iaitu orang-orang yang berdosa, nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepala mereka, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka kata? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami, iaitu ke dunia. Kami mahu beramal soleh. Nescaya kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami telah pun meyakini. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada kita keadaan orang yang mujrimun, keadaan orang yang berdosa. Di akhirat mereka tidak akan senang. Mereka akan berada dalam keadaan serba salah. Mereka akan berasa takut, bimbang. Mereka akan diselubungi dengan pelbagai kerisauan. Kerana apa? Kerana mereka dah lihat syurga yang Nabi SAW khabarkan itu memang benar-benar syurga, seperti mana yang disifatkan. Neraka yang disifatkan itu memang benar-benar sama seperti mana yang disifatkan. Bahkan terlebih awal lagi sebelum itu, iaitu ketika mereka berada di dalam kubur. Kubur itu pun adalah benar. Sebab itu ketika kita mentalkinkan jenazah, mentalkinkan mayat dalam kubur, antara yang disebutkan apa? Wa'lam ya Abdullah. Dia akan sebut nama si mati. Kan? Ketahuilah wahai hamba Allah, iaitu fulan bin fulan. Anna nuzul al-qabri haqqun. Bahawasanya dimasukkan ke dalam kubur itu adalah benar. Was-su'alu fihi haqqun. Wal munkar wa su'al qabri haqqun wal ba'th, semua akan disebutkan. Semua itu adalah benar. Bukan sahaja untuk mengingatkan orang yang di dalam kubur, tapi juga untuk mengingatkan orang yang hidup, yang hadir pada ketika itu. Tetapi orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang berdosa khususnya ialah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tak percaya. Maka di akhirat nanti barulah mereka percaya. Inna muqinun. Yang ni yang kita risaukan. Sebab apa? Sebabnya ramai di kalangan masyarakat moden pada hari ini, mereka ni selagi mana tak nampak, selagi itu mereka tak percaya. Selagi mana panca indera mereka yang 5 tidak dapat mengesannya, selagi itu mereka tak percaya. Apabila ada salah satu daripada panca indera mereka, sama ada penglihatan, pendengaran, hidu ataupun bau dan sebagainya, sentuhan, bila ada salah satu daripada panca indera yang mengesan sesuatu yang didakwa, barulah dia percaya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, kalau kamu nak tunggu sampai kamu nampak baru kamu percaya, kamu akan jadi nasib macam ni. Kamu akan dapat nasib yang sama seperti mana orang yang Allah Taala sifatkan dalam ayat ini. Dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Allah, pada hari ini kami dah lihat. Pada hari ini kami dah dengar. Maknanya apa? Maknanya di dunia dahulu mereka tak yakin lagi. Mereka masih tidak yakin. Nak tunggu ada depan mata barulah mereka yakin. Wal'iyadzabillah. Jadi ayat ini, walau tara idzil mujrimun ini, dalam menafsirkan ayat ini terdapat pelbagai pendapat ulama. Pertamanya ulama berbincang, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Maksudnya Allah Ta'ala berbicara dengan siapa? Ditujukan, memang kita tahulah, sedia maklum, ditujukan pada seluruh manusia, bermula daripada Nabi SAW. Tetapi maksudnya ayat ini Allah Ta'ala firmankan kepada siapa? Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ayat ini ditujukan pada Nabi SAW. Walau tara, kalaulah kamu melihat. Kamu tu siapa dia? Kamu, iaitu Nabi SAW. Kalau kamu tu apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada sebahagian ulama yang menafsirkan begini. Walau tara itu ialah perintah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam cakapkan kepada orang yang berdosa, orang yang musyrikun, orang kafir. Jadi maknanya walau tara itu, tara tu, kamu tu ialah orang kafir, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ya. Ini macam apa? Macam ni sekali para ulama tafsir menghuraikan ayat Quran. Walau tara. Dan kalau kamu tu siapa? Jadi Imam Qurtubi kata kamu tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu wahai Muhammad. Ini kalau mengikut tafsir Qurtubi. Dan Imam Qurtubi juga menukilkan pendapat yang lain, walau tara itu ialah qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, dia ada dalam kurungan. Difahami melalui konteks ayat bahawa Allah Taala perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada orang-orang musyrikun, orang-orang kafir yang engkar kepada Allah, walau tara, kalau kamu wahai orang yang engkar, wahai orang yang engkar pula, bukannya wahai Muhammad. Tadi wahai Muhammad. Kalau mengikut tafsiran kedua, walau tara itu ialah kalau kamu wahai orang yang berdosa, wahai orang yang engkar, idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu melihat ketika mana orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa menundukkan kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi ayat ini sebenarnya, ayat yang menggunakan lau ni dia mesti kena ada jawab. Dia ada syarat dan juga jawab syarat. Jadi kalau begini, makanya tak ada. Kan kalau dalam bahasa Melayu pun kita akan sebut, kalau kamu pergi jenguk keluar, nescaya, ada nescaya. Nescaya itu ialah jawab ataupun maka. Kalau kamu jenguk keluar, maka kamu akan lihat kereta baru saya, macam tu. Kalau kamu jenguk keluar, maka ataupun nescaya kamu akan lihat ada orang lalu lalang. Jadi nescaya maka itu dipanggil sebagai jawab. Jawab syarat di sini, jawab kepada kalau tadi. Kalau dia ada jawab dia. Jawab kepada kalau tadi tu, ini tidak ada. Mahzuf. Maka ulama tafsir mentakdirkan, mengandaikan. Kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, takdirnya ialah la ra'aita syai'an taqsha'irru min haulihil abdan. Kalaulah kamu dapat melihat ini, maka nescaya kamu akan melihat sesuatu yang menyebabkan badan gemetar disebabkan takut. Itu dia punya jawab dia. Kalau kamu melihat keadaan orang-orang mujrimun, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, nescaya itu tak disebutkan dalam Quran, sebab Al-Quran ini adalah menggunakan bahasa Arab yang fasih, yang baligh, yang cukup balaghahnya, cukup tinggi gaya bahasanya, tapi dapat difahami oleh orang-orang yang memang ada zauq, ada menghayati, ada penghayatan kepada Al-Quran dan juga bahasa Arab. Jadi ulama tafsir kata, kalau kamu melihat keadaan mereka, apa yang berlaku? Nescaya badan kamu akan gemetar. Badan kamu akan menggeletar ketakutan. Allahu Akbar. Jadi ini Allah Ta'ala sebutkan baru sikit. Kalau kita baca ayat lain, lagilah gementar. Allah Ta'ala sifatkan hal ehwal ahli neraka ni memanglah patut gementar hati kita. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam Quran, ahli neraka ini, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit mereka ni terbakar, hangus, habis dah, tak ada sisa dah, memang kulitnya habis, hancur, maka kami gantikan dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya dapat mereka merasakan azab. Setiap kali terbakar digantikan, terbakar digantikan. Kalau orang itu sekiranya kulitnya tu ada masalah apa, kalau kulitnya dicabut, maka hilanglah rasa sakit tu hilang. Sebab kalau ikut sains pun, reseptor ataupun pengesan rasa sakit ni ialah di kulit. Kalau badan kita ni satu kulit pun tak ada, maka kita tak akan rasa sakit. Kalau hanya ada daging saja, selagi ada kulit, selagi tu kita akan rasa sakit.
Jadi reseptor ataupun pengesan sakit ini, sakit, sejuk, panas, ialah kulit. Allah dah beritahu awal-awal bahawa di akhirat nanti dalam neraka setiap kali kulit mereka hangus terbakar akan digantikan. Supaya apa? Supaya mereka rasa azab. Ini pun kalau kita dapat bayangkan, ya, kalaulah dibuka hijab, disingkap, nescaya mungkin kita tak akan lalu makan. Kerana itu Nabi SAW perintahkan kita agar kita mengingati kematian. Ingatilah sesuatu yang menghapuskan kelazatan, perkara-perkara yang lazat. Apa dia? Iaitu kematian. Mengingati mati akan menyebabkan kita rasa kurang lazat. Maksud kurang lazat ialah bukanlah tak rasa. Bagi kita orang awam ni tak adalah sampai tahap macam tu. Maksud kata ialah kita akan tumpukan perhatian kita kepada akhirat lebih daripada dunia. Dan Nabi SAW juga menyebutkan kalaulah kamu melihat apa yang aku lihat, nescaya kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Lau ta'lamuna ma a'lam, kata Nabi SAW, la dhahiktum qalilan wa bakaitum kathira. Kalaulah kamu mengetahui apa yang aku tahu, apa dia tu? Iaitu hal keadaan manusia di akhirat nanti, maka nescaya kamu akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Itulah dia. Itulah yang digambarkan dalam ayat ini. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Jawab dia apa dia? La ra'aita syai'an takhsha'iru min haulihil abdan. Kamu akan melihat sesuatu yang menyebabkan badan kamu gementar, menggigil ketakutan, disebabkan ketakutan. Ya Allah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, membawakan apa yang diucapkan oleh orang-orang mujrimun. Disebabkan mereka berasa hina dan juga menyesal. Tetapi sesalan di sana tidak ada faedahnya. Mereka menyesal. Kata mereka, wahai Tuhan kami dah lihat, kami dah dengar, maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami dapat beramal soleh, sesungguhnya kami telah meyakini. Dan ini banyak disebutkan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Sehingga kan dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebutkan dengan jelas apakah amalan soleh yang mereka nak lakukan. Mereka nak lakukan ialah sedekah. Yang mereka pilih, kalaulah diberi peluang, mereka akan buat sedekah. Sebab apa? Kata sebahagian ulama, kerana kalau solat, kalau diberi masa dalam masa 3 minit contohnya, berapa banyak solat kita boleh buat? Dalam masa 3 minit, katalah Allah Ta'ala bagi peluang 3 minit, kamu balik ke dunia. Kalau dia lakukan solat, maka apa yang dia buat? Dia hanya sempat 2 rakaat saja. Kalau baca Quran, 3 minit dapat berapa? Mungkin 2 muka surat. Kalau zikir, istighfar mungkin dalam 70 kali. Mungkin kalau dia laju sikit. Tetapi kalau sedekah, 1 minit pun dia akan beroleh pahala yang berpanjangan. Kalau sedekah itu ialah sedekah jariah. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat boleh lihat di akhir surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang perkara ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah apa yang kami telah rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada salah seorang daripada kamu kematian. Sebelum datang kematian, sekarang ni kena infak, kena banyakkan membelanjakan harta di jalan Allah. Kalau datang kematian, apa jadi? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau datang kepada mereka kematian, nescaya mereka akan kata, wahai Tuhan kami, alangkah baiknya kalau sekiranya engkau menangguhkan kematian kami ini kepada satu masa yang hampir, yang dekat. Maknanya tolonglah wahai Allah, bagilah masa sikit. Bukannya minta jauh, saya nak ni je, bagi extend ataupun tangguh sikit saja. Ajalin qarib je. 2-3 minit bagi masa.
Padahal sebelum tu dia dah hidup 40 tahun. Sebelum tu dia dah hidup 50 tahun, 60 tahun. Apa dia buat? Kan? Sampaikan bila kematian datang, dia minta extend, dia minta masa tambahan selama 1 minit, 2 minit. Jadi kalau diberikan, apa dia nak buat? Apa janji dia kepada Allah Ta'ala? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Dia kata, aku pasti kalau aku diberikan masa sedikit, aku akan bersedekah. Sedekah juga dipilih. Walaupun banyak amal soleh yang lain, tapi dipilih sedekah. Kata ulama, kerana dengan sedekah, sedekah yang jariah lah, maka orang itu walaupun dia bersedekah tak mengambil masa yang panjang, tetapi dia boleh berpeluang mendapat pahala yang berterusan. Ini keadaan orang yang menyesal. Tapi apa kata Allah Ta'ala? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan suatu jiwa, suatu diri apabila telah datang ajalnya. Maknanya satu jiwa, suatu orang tu, seseorang itu, apabila telah sampai ajalnya, Allah Ta'ala tidak akan menangguhkan ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia lakukan. Kalau diberikan masa, ingat dia akan buat ke macam tu? Dia akan sedekah ke? Silap-silap. Dia akan teruskan juga kelalaiannya, kealpaannya, ketamakannya, kecintaannya pada dunia. Allah tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Dan banyak lagi lah ayat-ayat lain, hadis lain yang menyebutkan tentang bagaimana keadaan mereka yang menyesal. Bagaimana keadaan yang menyesal. Orang-orang yang menyesal. Dalam surah As-Sajdah ini, salah satu daripadanya, salah satu daripada dialog dibawakan dalam surah As-Sajdah ini, dialog orang yang menyesal, orang yang mana di dunia dahulu mereka hidup dalam keadaan engkar kepada Allah, di akhirat nanti mereka menyesal. Dalam sebuah hadis ada disebutkan bahawa di akhirat nanti akan didatangkan seorang yang mana di dunia dahulu hidup dengan penuh kesenangan. Orang kata lahir-lahir itu pun dah diletakkan di atas emas, di atas timbunan dolar contohnya. Lahir-lahir dah senang. Tak pernah langsung merasai kesusahan dalam hidup dia. Tetapi oleh kerana dosanya dan sebagainya, maka di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam neraka. Nabi SAW menyebutkan bahawa apabila ditanya kepada dia, pernahkah kamu merasai kesenangan di dunia dahulu? Maka kata dia, tidak pernah langsung. Bayangkan, itu orang yang paling senang dalam dunia. Orang yang paling senang hidupnya, kaya raya, masa lapang, sihat, tak ada masalah apa semua. Tapi dengan sekejap saja dimasukkan dalam neraka, habis. Segala kesenangan di dunia itu semua dia akan lupa. Begitu juga dengan sebaliknya. Dibawakan di akhirat nanti satu orang yang sangat susah. Tak ada orang yang ditimpa musibah lebih daripada dia. Memang dia hidup sangat susah. Lahir-lahir dah susah. Kecil, sekolah susah, nak dapat kerja susah, nak kahwin susah, beranak pun susah. Semua susah. Daripada awal hidupnya sehinggalah akhir hidupnya susah. Tapi dia taat pada perintah Allah. Dia layak masuk syurga. Hari pertama dia dimasukkan ke dalam syurga. Kalaulah ditanya pada dia, kata Nabi SAW, apabila ditanya pada dia, pernahkah kamu merasai kesusahan ketika di dunia dahulu? Dia akan kata, aku tidak pernah langsung merasai kesusahan. Walhal di dunia dahulu dia adalah orang yang paling susah. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, susah mana pun kita hidup di dunia, tapi kita kena ingat, kita masuk saja langkah kaki dalam syurga, insya-Allah segala kesusahan itu akan lenyap dalam fikiran kita. Habis dah, tak ada apa dah. Kan, nak dibandingkan dengan nikmat syurga yang terlalu luas, kita akan lupa dah semua. Jadi apa yang kita lalu di dunia ni susah, memang susah lah. Kita nak taat perintah Allah ni memang susah. Kan, nak jaga sembahyang pada awal waktu, nak jaga sembahyang sunat, baca Quran, zikir, istighfar, selawat setiap hari, sedekah setiap hari, nak jaga akhlak kita, jaga lidah kita, jaga telinga kita, mata kita. Semua ni memang susah. Susah. Tapi susah itu insya-Allah, bila mana kita masuk syurga, insya-Allah kita akan, benda tu semua akan dirasakan ringan saja, tak ada apa pun. Apalah sangat susah di dunia macam tu. Tapi sebaliknya, kalau sekiranya di dunia ni kita main-main, kita tak taat pada perintah Allah, kita senanglah macam mana pun, nanti tengok di akhirat nanti macam mana. Sebab itu Allah Ta'ala gambarkan pada kita perihal orang yang menyesal dalam ayat ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi Allah dalam ayat tadi disebutkan apa? Disebutkan Rabbana absarna wa sami'na. Kami telah melihat. Lihat ini, kalimah absarna dalam bahasa Arab dia memerlukan maf'ulun bih. Melihat. Melihat apa? Melihat apa? Melihat meja contohnya. Meja itu ialah maf'ul bih. Jadi dalam ayat ini tidak ada maf'ul bihnya. Maka ulama tafsir berbincang, apakah maf'ulun bihnya? Kata Imam Qurtubi, absarna ai ma kunna nakzib ataupun ma kunna nukadzib. Maksud melihat ialah, kata Imam Qurtubi, melihat apa yang dahulunya kami itu ialah orang mujrimun, kami dustakan. Melihat apa yang dahulunya kami dustakan. Dulu kami dustakan, hari ini kami dah lihat kebenaran. Sebenar-benarnya apa yang kami dustakan itu adalah benar. Kalau sami'na, apa pula? Sami'na, kami mendengar. Dengar apa? Dengar ma kunna nunkir. Kami telah mendengar apa yang dahulunya kami engkari. Dulu dia engkar adanya syurga, adanya neraka. Bahkan ada orang yang engkar kehidupan selepas mati. Maka bila dia bangun saja, nanti di akhirat dia celik buka mata saja, ketika itu barulah dia menyesal. Ya Allah, kami dah dengar dah, kami dah lihat. Kami dah dengar, kami dah lihat. Apa yang kami dahulu engkari, kami dustakan, hari ini kami dah lihat kenyataan yang sebenarnya. Kemudian inna muqinun farji'na na'mal salihan, inna muqinun. Sesungguhnya kami telah yakin. Bila dia dah sampai di sana, barulah dia yakin. Yakin apa? Yakin ini beberapa tafsiran para ulama. Di antaranya, muqinun maksudnya ialah musaddiquna bil ba'ats. Kami membenarkan adanya kebangkitan. Barulah kami mempercayai adanya kebangkitan, hari kebangkitan selepas mati. Ini tafsiran oleh An-Naqash. An-Naqash mengatakan inna muqinun maksudnya ialah inna musaddiqun bil ba'ts. Kami membenarkan berlakunya kebangkitan, ba'ats. Kata Yahya bin Salam, muqinun maksudnya ialah musaddiquna billazi jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Meyakini maksudnya ialah meyakini, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan kata Allah Taala, kalau kata Allah Taala, kalau kami mahu, maka pasti kami boleh saja mendatangkan, membawakan ataupun memberikan hidayah kepada setiap manusia, setiap nafs, setiap diri, setiap orang. Kalau kami nak, kami boleh bagi hidayah pada semua orang. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi telah tetap hukuman dariku, telah tetap hukuman keputusan aku, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, yang mana aku pasti akan memenuhkan neraka Jahannam dengan jin dan juga manusia sekaliannya. Ayat ini pun terdapat pelbagai tafsiran. Imam An-Nahas, salah seorang ulama bahasa Arab dan juga tafsir, mengatakan ada dua pendapat tentang ayat ini. Sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ini berkenaan dengan di dunia. Berkenaan dengan di dunia. Maknanya ialah Allah Ta'ala beritahu pada orang mujrimun ini, sebenarnya kami ni boleh saja nak bagi hidayah. Allah kata, aku boleh saja nak bagi hidayah pada semua orang. Boleh. Tetapi apa? Tetapi aku berikan kepada manusia ini ikhtiar. Maka siapa yang memilih untuk buat jahat, maka janjiku ialah aku akan masukkan dia dalam neraka Jahannam. Begitu. Aku akan masukkan dia dalam neraka Jahannam. Ada juga yang mengatakan bahawa, kata Imam An-Nahas, ada juga yang mengatakan bahawa ayat ini berkenaan dengan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman di akhirat. Di akhirat nanti, apabila manusia minta pada Allah agar dikembalikan di dunia, maka Allah kata, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Boleh je aku nak kembalikan kamu ke dunia. Lain pula maksud dia. Tadi tafsiran pertama mengatakan, boleh sahaja aku memberikan hidayah.
Tafsiran kedua mengatakan, boleh sahaja aku menghidupkan semula kamu ke dunia dan beri kamu hidayah supaya kamu beramal soleh. Tapi apa yang berlaku? Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi kan aku dah janji dulu kat dunia, kalau orang buat jahat, nasihai aku akan masukkan dalam neraka jahanam. Jadi aku kenalah tunaikan janji, la amla'anna jahannam. Aku kenalah tunaikan janji, aku masukkanlah mereka dalam neraka jahanam. Jadi ada dua tafsiran. Tapi sebenarnya tak adalah jauh beza sangat dari segi natijahnya. Natijahnya ialah Allah beritahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak berkuasa, Allah berkuasa untuk memberikan hidayah pada kita semua. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ikhtiar. Manusia ni diberikan ikhtiar. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Insan kan. Kan surah As-Sajdah ni gandingannya dengan surah Al-Insan. Tengok dalam surah Al-Insan, Allah kata apa? Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia daripada setitik air mani yang bercampur. Air mani suami dan isteri, nabtalihi, kemudian kami uji mereka. Kalau tak diberikan ikhtiar, kalau Allah tak berikan ikhtiar, pilihan kepada kita, maka tidak ada ujian lah, semua ikut je lah, satu jalan. Tapi nak uji manusia, maka Allah berikan ikhtiar. Allah berikan manusia ni boleh membuat pilihan. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan pula manusia itu ada kebolehan, boleh dengar, boleh melihat. Inna hadainahu sabil, kami telah menunjukkan pada manusia jalan, imma syakiran wa imma kafura. Itu dalil menunjukkan manusia ni ada ikhtiar. Dia diberi pilihan sama ada nak menjadi orang yang bersyukur atau nak menjadi orang yang kufur. Jadi manusia ada pilihan. Kalau tidak ada pilihan, maka bagaimana manusia boleh diazab disebabkan perbuatannya? Kita bukan seperti Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahawa manusia ni tidak ada pilihan. Manusia ni umpama kapas yang ditiup angin. Kapas kita terbangkan, mana angin tiup, maka di situlah, arah itulah dia akan bergerak. Jabariyah kata begitu. Mu'tazilah pula mengatakan bahawa perbuatan manusia ni memang manusia yang buat, bukannya Allah Ta'ala. Tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala, memang manusia yang buat. Jadi manusia ni lah yang memang dialah yang menentukan hidup dia. Allah bagikan kudrah pada dia. Allah bagi kuasa penuh pada manusia, buat. Apa yang dia buat, maka dia tanggung. Maka di sini nampak macam baguslah kan? Nampak macam bagus. Manusia ni makna kata memang kena berusaha lah. Sebab segala-galanya bergantung pada diri dia sendiri. Nampak macam bagus. Tetapi di situ menunjukkan bahawa seolah-olah kita ni berkongsi kuasa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada kuasa. Pun tak boleh juga. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah di pertengahan. Ahli Sunnah wal Jamaah di pertengahan. Manusia ni, kata Ahli Sunnah wal Jamaah, memang Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan. Dalam masa yang sama, Allah juga memberikan ikhtiar. Apa yang dipilih oleh manusia, maka itulah yang dia akan dapat. Apabila manusia itu memang hatinya cenderung kepada nak buat baik, maka Allah beri taufik pada dia buat baik. Maka akhirnya dengan sebab dalam hatinya ada pilihan nak buat baik, maka layaklah dia mendapat syurga. Walaupun hakikatnya segala-galanya itu adalah berlaku dengan kehendak Allah. Allah juga yang menjalankan kita sembahyang, menggerakkan kita, memberi taufik pada kita. Hakikatnya Allah Ta'ala juga. Tapi sebab ada pilihan daripada hati manusia, maka layaklah dia dapat pahala. Begitu juga dengan dosa. Dosa. Segala maksiat yang berlaku dalam dunia ni, berlaku dengan ilmu Allah. Allah tahu. Dan segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah. Tak ada benda yang tak berlaku. Walaupun maksiat berlaku dengan kehendak Allah. Tapi tidak semestinya apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itulah yang Allah Ta'ala redha. Ini perbahasan panjang lah dalam ilmu akidah. Redha dengan iradah itu berbeza. Nanti kalau ada ustaz-ustaz akidah mengajar, boleh minta penjelasan lebih lanjut. Tapi nak ceritanya bahawa walaupun segala-gala maksiat yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya berlaku dalam ilmu Allah, dalam pentadbiran Allah, tapi kenapa manusia diazab juga, walaupun itu sebenarnya ketentuan Allah juga?
Jawapannya ialah kerana tu, hati tu. Hati tu Allah Ta'ala dah tengok, dah tahu dah bahawa dia memang nak buat maksiat. Dia memang nak buat maksiat. Kalaulah dia tu ada kuasa, memang boleh bergerak dengan sendirinya, nescaya dia akan buat maksiat juga. Sama je. Allah yang jalankan dia ke, ataupun dia sendiri yang berjalan ke, akhirnya dia akan buat maksiat juga. Sebab ilmu Allah. Allah sudah mengetahui. Kalau dia diberikan kuasa, aku bagi pada kau. Kuasa sepenuhnya untuk bergerak. Kau nak buat apa? Kalau kerana kuatnya keinginan dia buat maksiat, maka akhirnya dia buat maksiat. Jadi, kerana itulah, atas keinginan itulah. Dan Allah Ta'ala mengetahui perkara tersebut. Allah Ta'ala mengetahui apa yang bakal dipilih oleh manusia. Maka kerana itulah Allah Ta'ala tetapkan orang yang buat maksiat itu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Berdasarkan ayat tersebut, Allah kata, walaupun aku boleh sahaja nak beri hidayah pada semua, tetapi kerana hikmah yang ada padaku, ilmu yang ada pada aku mengetahui bahawasanya orang-orang ini, golongan ini, mereka ni memang lebih cenderung kepada nak melakukan kejahatan, kesesatan. Maka kerana itu aku penuhkan neraka dengan mereka ni semua. Wal'iyadzabillah. Jadi neraka ni, bila kita sebut tentang neraka ni, sepatutnya kita rasa gentar. Kerana neraka itu sangat besar, dalam. Jadi maknanya, bila Nabi SAW gambarkan neraka itu dalam, maknanya ramailah ahli neraka. Suatu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba kedengaran suatu bunyi dentuman yang kuat. Maka Nabi SAW tanya pada mereka, tahukah kamu apakah itu? Kata Nabi SAW, itulah dia bunyi batu yang telah dijatuhkan daripada permukaan api neraka. Dijatuhkan sejak 70 tahun yang lalu. Pada hari ini barulah dia mencapai ataupun mendarat di dasarnya. Masya Allah. 70 tahun. Subhanallah. Jadi besar, dalam. Jadi mudah-mudahan kita ni terselamatlah daripada neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada orang mujrimun yang menyesal tadi, rasakanlah disebabkan kamu melupakan hari perjumpaan hari kamu ini, disebabkan kamu lupa hari akhirat ini, rasakan apa? Iaitu azab. Inna nasinakum, sesungguhnya kami juga telah melupakan kamu. Wazuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang kekal disebabkan apa yang kamu lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan golongan ni. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, disebabkan di dunia dahulu kamu ni lupa tentang hari akhirat ni, lupa buat persiapan untuk hari akhirat, maka pada hari ini kami juga lupakan kamu. Dalam masalah lupa ni panjanglah perbahasan ulama. Sebab apa? Kalau kita baca sekali lalu, memang nampak macam okey je ayat ni, macam mudah faham je. Tak, dia tak semudah itu. Sebab dalam hadis kan banyak sebut bahawa lupa ni adalah antara sebab yang dimaafkan. Bukan ke apa kata, dalam Islam orang yang terlupa dia tak berdosa. Kan? Man nasiyas salah falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa solat, maka hendaklah dia lakukannya apabila dia teringat. Lupa ni kalau ikutkan dia tak berdosa lah. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah kata rasakan azab? Di situ perlu dibahaskan lupa di sini maksudnya apa. Maka Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa tafsiran, dua tafsiran lah. Pertama, kata Imam Qurtubi, lupa di sini bukanlah maksudnya lupa yang macam kita terlupa, orang terlupa bayar zakat, orang terlupa solat, terlupa puasa. Kan kalau orang tu terlupa puasa, Nabi SAW kata sesungguhnya yang dia makan itu ialah Allah sedekah pada dia. Kan?
Innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang terlupa makan ataupun minum ketika bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, hanya sahaja itu adalah Allah yang bagi dia makan dan Allah yang bagi dia minum. Maknanya dia dimaafkan. Lupa tu tak sama dengan lupa di sini. Tak sama. Lupa di sini kata Imam Al-Qurtubi, maksud pertama ialah tidak beramal. Lupa tu maksudnya ialah tidak beramal. Jadi orang yang tak beramal untuk hari akhirat, dia seolah-olah macam orang yang lupa kewujudan hari akhirat. Dia seolah-olah dia tak sama 100%, tapi seolah-olah dia lupa hari akhirat. Sebenarnya dia tak lupa. Kalau kita tanya pada orang yang buat jahat, tanyalah pada orang yang buat jahat yang mengaku Islam, dia akan kata bahawa hari akhirat tu ada. Dia tak lupa sebenarnya. Tapi oleh kerana dia tidak beramal, maka Allah kata fazuku bima nasitum. Perbuatan gaya perbuatannya itu seolah-olah menunjukkan dia lupa. Dia bukan lupa hakiki. Kalau lupa hakiki itu memang dimaafkanlah dalam Islam, seperti mana orang lupa benda-benda kewajipan kan. Jadi lupa di sini ialah tidak beramal. Tidak beramal. Ini nak cakap ni pun beratlah kan, sebab saya pun bukanlah orang yang banyak beramal. Jadi mudah-mudahan kita tak termasuklah dalam golongan yang tak beramal. Sebab kalau tak beramal ni maknanya dia lupa. Seolah-olah dia lupa adanya hari akhirat. Yang kedua ialah maksud lupa, kata Imam Qurtubi, lupa juga ialah bermaksud meninggalkan. Maksud fazuku bima nasitum, maksudnya ialah bima taraktum. Mereka ni dikatakan lupa hari akhirat, dan lupa itu ditafsirkan dengan maksud mereka ni meninggalkan hari akhirat. Mereka ni malah nak ambil cakna, biarlah lantak dia tinggal, maknanya dia ignore macam tu. Jadi lupa di sini maksudnya mengabaikan, meninggalkan, mengabaikanlah, kalau ataupun tidak menghiraukan. Bukan lupa sebenarnya, dia tahu tapi tidak menghiraukan. Kan? Macam kita kata pesan pada anak kita kan, angkat baju, angkat kain, nanti nak hujan nanti susah. Kain basah dan sebagainya. Dia bukan tak ingat, dia nampak je kain tu tapi dia buat tak tahu je. Dia buat tak tahu. Buat tak tahu itu boleh juga dinamakan lupa, walaupun hakikatnya maklumat itu masih segar dalam ingatan dia. Itu dari segi bahasa Arab begitu. Buktinya apa? Bukti yang menunjukkan bahawa nisyan ataupun nasiya itu bukan sahaja bermaksud lupa tapi juga membawa maksud dia ingat tapi tidak menghiraukan. Ialah itulah selepas itu. Inna nasinakum. Allah kata kami juga melupakan mereka. Di sini kami melupakan mereka, Allah melupakan mereka. Kita tak boleh kata Allah tak ingat mereka. Kan semua perkara berada dalam ilmu Allah. Macam mana pula Allah Ta'ala boleh terlupa pula, alamak terlupa pula ada orang munafik, alamak terlupa pula ada orang kafir. Tak, Allah tak lupa. Jadi inna nasinakum di situ, lupa di situ maksudnya ialah kami tidak menghiraukan mereka, kami abaikan mereka. Maknanya sebagaimana dahulu mereka mengabaikan persiapan hari akhirat, maka pada hari ini juga kami, kata Allah Ta'ala, kami abaikan mereka. Lantak engkau. Maknanya Allah tak nak selamatkan mereka, Allah tidak mahu membela mereka. Jadi diharapkan kalau kita jumpa ayat-ayat yang berakar umbi, nasia, yansa, nisyan dalam ayat Quran, jangan kita terus faham lupa tu maksudnya lupa memang lupa sungguh lah, tak ingat langsung. Bukan. Lagi-lagi kalau disandarkan kepada Allah. Contohnya Allah kata nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah lalu Allah pun lupa mereka. Kita tak boleh kata Allah tu lupa. Sebab lupa ni maknanya memang kosong dalam ingatan dia. Maksud lupa di situ ialah tidak menghiraukan. Maksudnya mengabaikan. Tidak menghiraukan lah, lantak kau. Tidak membela dan sebagainya. Itulah maksud fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum wazuku. Diulang sekali lagi zuku. Di sini kata para ulama tafsir, diulang perkara ini antaranya Imam Qurtubi lah. Imam Qurtubi kata diulang perkara ini ialah supaya nak memberikan penegasan. Sebenarnya kalau disambung sahaja pun sudah cukup. Contoh, fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza inna nasinakum wa azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dari segi bahasa standard, bahasa percakapan Arab biasa, bukan bahasa Quran,
biasanya akan diringkaskan, tapi diulang zuku kali kedua, tujuannya ialah untuk memberikan penegasan. Kamu ingat, nanti kamu akan rasa juga. Macam tu. Dia nak berikan penegasan. Tadi dah cakap rasa, kemudian diulang sekali lagi perkataan rasa. Rasakan. Lagi banyak diulang, lagi kuat penegasannya. Rasakanlah azab yang kekal disebabkan apa yang kamu lakukan, disebabkan apa yang kamu kerjakan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Ini ayat ini sepatutnya kita nilah sujud tilawah, tapi biasa dalam pengajian kita tidak sujud tilawah lah. Maka ulama kata kalau sekiranya kita berada dalam situasi yang kita tak boleh sujud tilawah, nanti bila kita dah keluar daripada situasi tersebut, kita cari masa, kita baca balik ayat itu dan kita sujud tilawah. Dalam mazhab kita sujud tilawah atau sujud sejadah ni sunat lah. Tetapi ada mazhab lain mengatakan wajib. Jadi bila ada ulama kata sunat, ada ulama kata wajib, eloklah kita cuba sedaya upaya untuk laksanakannya. Kerana kita khawatir kita di sisi pandangan mazhab lain kita ni kira berdosa. Walaupun ikut mazhab kita tak berdosa lah. Tapi kita meraih dengan mazhab lain itu adalah mustahab. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf itu adalah mustahab. Jadi lepas ni boleh baca sendiri di tempat mana-mana yang selesa, di rumah dan sebagainya, baca dan kita sujud tilawah. Dan caranya kalau ikut mazhab kita dalam kitab-kitab mazhab kita ialah kita bertakbir. Allahu Akbar. Selepas baca itulah, baca ayat. Kalau kita di luar solat, lepas kita baca ayat sejadah, sama ada ayat ni atau ayat lain, kita letak dan kita bertakbir. Sama ada berdiri atau duduk tak ada masalah. Allahu Akbar. Kemudian kita turun sujud. Allahu Akbar. Sujud macam biasa, 7 anggota. Kemudian kita baca bacaan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa sarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh juga bacaan lain pun tak ada masalah. Subhana rabbiyal a'la pun boleh, tak ada masalah. Yang penting sujud tu. Bacaan tu sunat. Kemudian kita pun bangun semula dan memberi salam. Ini kalau mengikut mazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kerana apa? Kerana mazhab kita menganggap bahawa sujud tilawah itu dia serupa macam sembahyang. Walaupun dia bukan sembahyang yang sempurna, tapi disyaratkan. Bukan mazhab kita je, bahkan jumhur ulama. 4 mazhab memang semua mengatakan bahawa disyaratkan dalam sujud tilawah apa yang disyaratkan dalam sembahyang biasa. Maka disyaratkan menutup aurat, disyaratkan menghadap kiblat, disyaratkan suci daripada haid, nifas, hadas kecil, hadas besar, disyaratkan mesti suci pada pakaian, tempat dan juga diri kita. Kesemua itu disyaratkan. Jadi kalau sekiranya semua syarat itu ada, cukup dipenuhi, maka kita boleh buat sujud tilawah. Kalau tidak, maka nak buat macam mana? Dah tak boleh kan? Jangan kita jadi macam pemain bola. Kadang setengah pemain bola dia pakai seluar pendek, dia sujud. Mungkinlah dalam mazhab lain mungkin sah, wallahu alam, tapi dalam mazhab kita taklah. Kan? Kadang menghadap gol, kadang menghadap dia punya kawan dia, kadang menghadap penonton, kadang dia menghadap dia punya coach dia. Entah mana kiblat, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi atau mungkin dia sujud tu sujud hanya sekadar adat, suka-suka, sujud suka-suka. Sebab kita tengok kadang orang main bola yang bukan Islam pun dia sujud. Mungkin juga sujud itu ialah sujud adat, bukan ibadat. Mungkin. Yang penting bila kita nak ikut, kita kena tengok, rujuk pada ulama'. Jangan main ikut je. Tengok orang sujud, kita pun sujud juga. Kita kena tengok dari segi syarat rukunnya, adakah dipenuhi atau tidak. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yu'minu biayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada." Hanya sahaja orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ialah orang yang mana apabila disebutkan dengannya tu ialah dengan ayat-ayat tersebut, kharru sujjada, mereka turun sujud. Mereka merebahkan. Kharra maksudnya mereka jatuh, mereka turun, mereka rebahkan diri mereka, sujud. Sujjada, sujud
wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Itu yang kita baca subhana rabbiyal a'la. Subhana itu ialah tasbih, rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa bihamdi itulah dia, wasabbihu bihamdi. Hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak takabur. Mereka tidak sombong. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan sombong ini? Kalau disebutkan wasabbahu bihamdi rabbihim, itu pun sudah kita boleh faham dah. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan hal keadaan mereka ialah wahum la yastakbirun. Orang-orang yang beriman itu, mereka itu tidak sombong. Orang-orang yang beriman, mereka sujud apa semua, mereka tidak sombong. Kerana apa? Kerana di antara faktor yang menyebabkan seseorang itu tidak beriman ialah takabur. Tengok seawal sirah ataupun sejarah manusia membuktikan bahawa kerana takaburlah menyebabkan iblis tidak sujud kepada Nabi Adam AS, walaupun itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Iblis ni dikatakan bahawa di atas muka bumi ni tidak ada satu tempat pun yang dia tidak sujud. Sebelum manusia memenuhi bumi ni, memang kerja dia lah beribadat. Di Sungai Ramal ni pun mungkin adalah tu tempat sujud dia. Tidak ada satu tempat pun di bumi ni yang dia tidak pernah sujud. Semua dia dah pernah merasa semayang kat sini. Kat sini pernah tak semayang? Pernah. Kat sini pernah? Pernah. Semualah. Semua dia pernah semayang. Semua tempat di atas muka bumi ni dia pernah turun semayang. Nak kata betapa soleh waraknya. Tapi orang yang soleh, yang banyak ibadah, belum tentu hatinya bersih daripada sifat istikbar ataupun takabur. Sama je. Wahum la yastakbirun, istikbar. Takabur, sama je. Kadang-kadang disebut sebagai kibir. Sama je. Semua itu merujuk pada suatu perkara yang sama, iaitu rasa diri itu kabir, besar. Merasakan dirinya itu besar daripada orang lain, mulia daripada orang lain, lebih bagus daripada orang lain. Jadi iblis kata, wahai Allah, macam mana aku nak sujud? Ni Nabi Adam kau ciptakan daripada tanah. Dan aku kau ciptakan daripada api. Ni nampak takabur. Disebabkan takabur. Disebabkan takabur dia tergelincir. Kerana itu Nabi SAW kata pada para sahabat dan pada kita semualah, bahawasanya takabur itu bukannya pada pakaian yang cantik. Bukannya pada kita pakai pakaian mahal ni dikira takabur, tidak. Nabi SAW berbincang dengan para sahabat berkenaan dengan takabur. Nabi SAW kata bukan orang yang takabur itu bukan orang yang memakai pakaian cantik, kasutnya, capalnya cantik, bukan. Kata Nabi SAW, takabur itu ialah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibir, sebenar-benar takabur itu ialah batarul haq, menolak kebenaran. Itu sebenarnya hakikat sebenar takabur itu. Kalau dengan dia berpakaian zuhud, kalau dia menolak kebenaran, dia ada takabur. Bermakna dia ada takabur. Belum suci lagi hatinya daripada takabur. Nabi SAW kata, al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Bila ditegur, kamu buat ni salah ni tuan, sepatutnya kamu kena. Dia kata, tak ada, aku tahulah. Habis dia. Tergelincir dia daripada sifat tawaduk. Bila dia menolak kebenaran, termasuklah juga menolak keimanan. Dalam ayat tadi kan, kisah-kisah tadi semua berkenaan dengan iman. Menolak keimanan, itulah takabur. Itu yang pertama. Nabi SAW kata batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, yang kedua ialah merendahkan manusia lain. Kalau dia pakai pakaian yang hebat kan, pakaian kemas, mahal sikit ke daripada orang lain, tapi dia masih menyantuni orang lain kan. Dia sayang pada kanak-kanak, duduk-duduk dengan fakir miskin, berkasih sayang dengan anak yatim, tidak rasa malu dan segan, duduk dengan orang susah, gelandangan, tak ada gap di antara, macam rasa macam kawan-kawan biasa je. Maka dia tidak ada takabur dalam hati dia, tawaduk, hatinya masih lagi tawaduk. Tapi takabur yang sebenar, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, dia menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Jadi dalam bab takabur ni, sebagai penutuplah saya sebutkan kepada tuan-tuan puan-puan 7 sebab
yang menyebabkan seorang itu menjadi takabur. Ini tak ada dalam tafsir ni, semua saya teringat. Dah lalang teringat, eloklah saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Imam Ghazali rahmatullahi alaih, salah seorang ulama yang begitu menghalusi ya. Imam Ghazali ni masya-Allah ajib. Beliau begitu menghalusi ilmu tasawuf berkenaan dengan sifat mahmudah, sifat mazmumah ni, dan menjelaskan dengan panjang lebar dalam Ihya Ulumuddin. Jadi mengikut dapat pengamatan beliau, penelitian beliau, dia kata ada 7 sebab manusia menjadi takabur. Agak-agak tuan-tuan perempuan lah kan. Sebab pertama apa agak-agak? Agak-agak apa? Sombong. Sombong tu takabur lah. Itu kata seerti. Saya boleh jamin lah ramai akan terbayang takabur ni sebab utama ialah banyak harta lah kan. Tapi kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin, kita akan melihat keajaiban. Ajib. Imam Ghazali bila senaraikan sebab takabur, yang pertama sekali Imam Ghazali letak ialah ilmu. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rabbana. Ilmu. Imam Ghazali kata berapa ramai orang berilmu terjerumus dalam sifat takabur. Ilmu. Kemudian dia panjanglah perbahasan dia kan. Macam mana ilmu boleh menyebabkan takabur, sedangkan ilmu tu dia panjanglah perbahasan dia. Yang kedua ialah banyaknya amal ibadat. Imam Ghazali senaraikan ni, kita pun fikir macam tak terfikir pula yang ni nombor 1, ni nombor 2. Kita ingat yang pertama mungkin takabur sebab harta. Yang kedua sebab tak ada. Yang pertama ilmu, tuan-tuan puan, ilmu. Yang kedua ibadat. Kita rasa kenapa orang sebelah ni susah sangat nak sembahyang sunat Aku dah sembahyang 3 kali dah, 6 rakaat dah. Dia duduk je. Yang pergi bandingkan tu sembahyang seorang-seorang lah kan. Yang kita pergi tengok orang lain macam ni, kenapa? Kita sembahyang lah seorang-seorang, apa kita fikir pula. Kadang dengan amal ibadat itu menyebabkan kita takabur. Saya ingat yang turutan tu 1, 2 je lah. Yang belakang bawah-bawah tu saya tak hafal mengikut turutan lah. Mungkin betul, mungkin salah ya. Yang ketiga ialah harta. Nanti boleh tengok balik lah susunan dia. Ilmu, amal, harta. Keempat, nasab keturunan. Ada orang kan bangga kan, atuk dia dulu mungkin datuk ke apa ke. Dia bangga 4. Yang kelima ialah kecantikan fizikal kan. Yang lelaki mungkin dia smart kan, badan dia mungkin lebih sadar ke. Orang ustaz-ustaz ni buncit-buncit semua. Jadi bahaya juga tu. Hati tu kena bersih lah kan. Ini contoh saja kan. Yang keenam ialah pengikut. Pengikut ni termasuk juga dengan anak murid. Kata ulama sama juga dengan anak murid. Kadang-kadang orang tu berbangga dengan pengikut yang ramai. Dia tu bukanlah amal ibadat, bukan banyak sangat pun nak dibanggakan. Kan? Ilmu pun mungkin kurang, tapi anak murid ramai pula ikut dia. Itu masalah tu. Kalau dia tak jaga hati, maka khawatir dia akan takabur. Dah berapa dah? 5 6. Satu lagi, bahaya ni, lupa ni. Kekuatan. Kekuatan inilah kekuatan sama ada fizikal dia kan. Lebih-lebih lagi zaman dulu lah. Zaman dulu kan kalau orang tu kuat, jaguh dalam kawasan tu kan, pandai berkuda, pandai memanah, dia akan takabur. Pandai main pedang. Ni cerita zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang ni mungkin dari segi inilah kekuatan jenis lain lah. Kepintaran ke, kekuatan akal kan, boleh menipu orang lain, boleh scam orang lain kan, boleh pengaruhi orang lain. Yang penting kekuatan. Inilah 7 perkara yang menyebabkan manusia terjerumus dalam takabur. Dan 7 ni sebenarnya kalau dibuat modul, setiap satu tu boleh satu slot. Jadi ada 7 slot sebenarnya kalau nak dibahaskan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sucikan hati kita daripada segala sifat mazmumah, sifat takabur, riya, ujub, sum'ah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat. Biarlah kita ni tawaduk saja, rendah diri saja kan. Kita tak orang tak tahu pun kita siapa, orang tak ingat pun siapa kita ni. Tapi kita dikenali oleh penduduk langit, para malaikat kenal kan. Allah Subhanahu Wa Taala pun sentiasa
melihat kepada kita. Allah Subhanahu Taala pun sentiasa berikan pertolongan, memberikan rahmat kepada kita. Itu yang lebih utama. Sekian saja untuk hari ini, insya-Allah, ya. Ada soalan ke? Tak ada. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan puan-puan, sehingga bertemu lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.